والأولياء والعلماء والشهداء والصالحين وإلى جميع الأرواح المسلمين والمسلمات وإلى أرواح أبينا وأمنا. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا. أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك وهيئ لنا من أمرنا رشدا. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. صدق الله العظيم. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجه الكريم وعلى آله وصحبه
به في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل وسلم على نور الأنوار وسر الأسرار وترياق الأغيار ومفتاح باب اليسار سيدنا ومولانا محمد المختار وآله الأطهار وأصحابه الأخيار عدد نعم الله وإفضاله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي لما سبق ناصر الحق بالحق إلى صراطك المستقيم إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi yassir wa la tu'assir. Rabbi tamim bi khair ya karim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Innaka antas sami'ul alim. Innaka antat tawwabur rahim. Amma ba'du, ya ibadallah. Sahabat-sahabat saudara semuslimahku, alhamdulillah bersama-sama kita rafa'kan penuh rasa kesyukuran kehadrat Allah Azza wa Jalla atas limpahan Allah, atas jemputan Allah, dan di atas ruang masa yang Allah berikan kepada kita, satu titipan pinjaman daripada Allah untuk kita terus melalui hari-hari yang mendatang. Mudah-mudahan setiap masa yang diberi, setiap masa yang kita belanjakan mendapat keberkatan dan redha dari Ilahi. Dan insya-Allah Ta'ala kita akan sama-sama menyambung perbincangan kita di dalam kitab Anak Kunci Syurga, iaitu kitab yang menjurus kepada ilmu fiqh pada memperelokkan ibadah harian. Ibadah harian kita iaitu solat yang terutamanya, diikuti dengan puasa, diikuti dengan zakat, diikuti dengan haji dan sebagainya. Namun dititik beratkan sekali di dalam ibadah ialah ibadah solat. Kerana awal-awal amalan yang akan ditanya di alam barzah nanti ialah sembahyang.
Dia tak tanya hang sedekah berapa ratus ribu, berapa juta, berapa puluh ringgit, dia tak tanya. Tapi dia akan tanya tentang perihal solat. Itu dah adalah amalan yang pertama yang akan ditanya. Kemudian baru akan diikuti oleh amalan-amalan soleh yang lain. Maka oleh itu, ibadah lebih menjurus kepada solat terlebih dahulu. Sebab tu bila kita belajar saja bab fiqh, maka kita akan diperkenalkan tentang air terlebih dahulu. Belajar tentang ayat kenal dulu ayat. Ayat mana boleh basuh najis. Kerana bersolat itu mementingkan kebersihan. Baru boleh menghadap Allah. Solat ini adalah satu perhubungan antara kita dengan Allah. Kita akan berhubung terus dengan Allah. Kalau membaca Quran, ibarat macam kita membaca surat cinta dari Allah. Tapi kalau sembahyang ni, kita mengadakan satu hubungan kita dengan Allah. Rapatkah kita, renggangkah kita, kasihkah kita kepada Allah, atau makin jauhkah hati kita daripada Allah, adalah melalui ibadah solat. Dan ibadah solat itu akan lebih indah andai kelakuan kita bermula daripada taharah tadi sempurna, maka solat kita akan lebih sempurna. Tapi kalau taharah kita tadi tidak sempurna, maka solat itu adalah cacat celah dan kepincangannya. Dan hari ini kita masih lagi perbincangan kita tentang bab solat. Namun solat ini dipanggil solat Aidil Adha dan Aidil Fitri. Sambungan kitab Jawi muka surat 71, tajuk sembahyang 2 hari raya. Okey. Kitab Rumi muka surat apa? 133. Okey. 133 kitab Rumi nah. Satu lagi 145. Dia ada dua versi, 133, satu lagi kitab 145, tapi atas tajuk yang sama, isi yang sama, yakni menceritakan tentang sembahyang 2 hari raya. Bismillahirrahmanirrahim. Sembahyang hari raya fitrah dan sembahyang hari raya haji, kedua-duanya sunat muakkad. Kerana firman Allah Ta'ala, fasalli li rabbika wanhar. Artinya, maka sembahyang olehmu sembahyang hari raya haji kerana Tuhan engkau, dan sembelihlah akan korban. Ini satu seruan daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala membawa satu dalil tentang kepentingan solat sunat 2 hari raya. Bukan hari raya kedua, tapi kedua-dua hari raya. Yakni hari raya Aidil Adha dan hari raya Aidil Fitri. Kedua-duanya diletakkan sebagai sunat muakkad ataupun disebut sunat muakkadah. Sunat muakkad ini apa makna? Iaitu satu sunat yang kuat yang dituntut buat. Nabi tak pernah tinggal sunat ni, yang kata sunat muakkad ni, dituntut buat seumur hidup, penyegan macam mana pun buatlah sekali. Tetapi jikalau kita mengaku kita umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka cuba untuk lazim dan istiqamah. Lazim tu biasakan, istiqamah tu biarlah berkekalan untuk melakukan yang disebut sunat muakkad. Kerana sunat muakkad ini adalah sunat yang paling dituntut. Nabi tak pernah tinggal walaupun Nabi dalam musafir. Ya? Walaupun Nabi tak duduk di satu negeri, dia ada di negeri lain. Nabi tak pernah tinggal. Itu maksud sunat muakkad. Contoh kita bagi. Antara sunat-sunat muakkad, kalau dalam solat, rawatib, qabliyah dan ba'diyah yang ada 12 rakaat tu. Qabliyah, ba'diyah yang ada 12 rakaat. Itu sunat muakkad. 2 sebelum subuh, 2 sebelum zuhur, ataupun 4 sebelum zuhur,
Tapi yang betul-betul muakkad 2 sebelum subuh. Itu dan 2 sebelum zuhur. 2 selepas zuhur. 2 selepas maghrib. 2 selepas Isya. Itu kata Rasulullah SAW kepada Sayyidina Umar Al-Khattab menjadikan 10. Baik, ada 1 lagi Nabi tambah. Nabi kata tambahkan 4 pada qabliyah zuhur menjadikan 12. Sebab tu ada pendapat ulama kata ada yang Nabi kata 12, ada yang Nabi kata 10. Itu dinamakan sunat muakkad. Nabi buat tak pernah tinggal walaupun baginda dalam musafir. Sunat yang paling kuat. Okey. Apalagi solat sunat muakkad witir. Witir solat sunat muakkad. Kemudian apalagi yang disebutkan Nabi tak pernah tinggal gerhana matahari. Nabi tak pernah tinggal. Tarawih bukan muakkad. Kita silap faham. Kita lepas Isya, kita tak sembahyang sunat ba'diyah 2 rakaat, tapi kita tunggu nak sambung dengan tarawih 20 rakaat tu. Sedangkan yang muakkad adalah hak ba'diyah Isya tu. Hak yang tarawih tu bukan muakkad. Dia sunat mutlak, sunat biasa sahaja. Jadi mana yang lebih baik? Buat hak ba'diyah Isya tu lebih baik. Kerana Nabi tak pernah tinggal. Sedangkan tarawih Nabi tinggal juga. Itu kefahaman kita dalam ilmu fiqh kena betul-betul faham. Itu kalau dari segi solat yang dipelihara oleh baginda sallallahu alaihi wasallam yang Nabi tak pernah tinggal. Qabliyah ba'diyah ataupun kita sebut rawatib. Duha bukan muakkad. Kemudian disebutkan juga bahawasanya Nabi tak pernah tinggal witir. Witir Nabi tak pernah tinggal. Walau sesibuk mana pun Nabi takkan tinggal witir. Okey. Kalau dari segi puasa, puasa banyak muakkad dia Puasa Isnin Khamis muakkad, hari putih muakkad, kemudian hari Ashura muakkad, hari Arafah muakkad. Itu di antara hari-hari muakkad. Ramadan muakkad ke tak? Ramadan wajib Sekejap lagi Ramadan dia tak sebut pun tak muakkad lah kot Dia bukan muakkad, dia wajib. Okey. Itu pengenalan kita tentang muakkad. Apalah muakkad? Muakkad ni kita ingat sunat yang Nabi tak pernah tinggal. Tak pernah tinggal. Okey, kalau dalam urusan harian, contoh dia satu lagi yang muakkad, buat dapat pahala. Bersugi. Tak kiralah menggunakan kayu siwak, kayu arak ataupun menggunakan berus gigi. Bersugi setiap kali sebelum berwuduk. Sebelum berwuduk tu gosok gigi. Tak guna ubat gigi pun tak apa. Guna pakai berus saja kalau kata tak ada kayu. Kalau ada kayu, lagi cantik. Lagi baik. Lagi baik dapat 2 kali sunat. Pertama dapat sunat bersugi, yang kedua dapat sunat menggunakan kayu sugi tu. Ada dua kebaikan. Okey, baik. Itu definisi kita tentang muakkad. Kerana apa? Allah Ta'ala sebut di sini, kerana firman Allah Ta'ala mengambil dalil daripada ayat Al-Quran. Firman Allah Ta'ala, fasalli li rabbika wanhar. Surah apa? Surah Kautsar. Ayat yang paling pendek. Dulu-dulu kita kalau mengaji kat Tok Guru, mai tang surah ni tak payah nanti esok. Hari tu juga boleh ubah. Sedih pendek kan? Inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar. Inna syani'aka wal abtar.
3 ayat je kan? 3 ayat ya kita boleh terus ubah. Kan lepas surah Kafirun tu jumpa dengan surah Kafar. Lepas tu dia masuk Ma'un tu lambat sikit. Macam tu lah. Kalau saya dulu mengaji, 45 hari baru dapat satu surah. 45 hari dapat satu surah. Lambat dah. Otak tak apa nak cerdik, tak apa nak pintar. Macam tu lah. Okey. Daripada firman Allah Ta'ala ini, kita diberi satu kefahaman bahawasanya fasalli, kata Allah. Sembahyang dulu. Sembahyang dulu. Nah, untuk apa? Li rabbika. Kepada Tuhanmu, sembah Tuhanmu, bersyukur pada Tuhanmu. Lepas pada tu, wanhar. Barulah sembelih. Nak korban, nak sembelih binatang dulu ke, nak sembahyang dulu? Maka kata Allah, bersembahyanglah terlebih dahulu. Selepas daripada itu, hendaklah kamu menyembelih. Ini, raya apa? Raya korban. Okey. Kalau kita tengok, kita rakyat Malaysia lebih meraihkan raya puasa. Mungkin sebab kita lapang. Kan? Kita raya puasa ni 2 bulan lagi nak raya puasa, orang jual kuih dah. Kena tempah siap-siap dah kuih. Depa dah buat masuk dah. Di dalam gerun kah siapa nak tempah esok ni? Dekat-dekat nak raya orang tak mau terima tempahan dah. Tutup tempahan sebulan sebelum puasa. Kita pun pulun dah menempah. Padahal sampai malam raya berlambak lagi kuih. Tengok. Abang kita nak buang raya haji dalam balang tak habis lagi. Balang raya puasa. Kalau gamuk buat pula main bagi perat. Kita lebih meraihkan Aidilfitri berbanding dengan Aidil Adha. Sebab itu saya kata sebab kita lapang. Sebab kita lapang. Maka di antara sunat, kita nak cerita tentang sunat-sunat apa saya dah raya ni, di antara sunat-sunat Aidil Adha ataupun Aidilfitri, Nabi SAW telah menggariskan beberapa sunat ketika mana kita nak meraihkan Aidil Adha ataupun Aidilfitri, yang mana kata Nabi SAW yang paling utama sekali mandi sunat sebelum terbit fajar. Buat ni dapat pahala. Jangan habis rebus rendang sekali lagi baru nak mandi. Mandi dulu. Sebelum terbit fajar. Bermakna sebelum terbit fajar tu waktu tahajud lah. Bangun tahajud. Jadi bangun tahajud tu mandi siap-siap. Mandi sunat Aidil Adha ataupun Aidilfitri. Jangan rebus ketupat sampai pagi. Abang sekejap lagi nak cerita atas masjid. Aku semalam tak lena. Raya mengejut. Ketupat duduk dalam teh. Untung kalau ketupat duduk dalam teh boleh keluar mai juga kan. Ni kalau daun duduk di kedai lagi, tak daya. Sampai orang azan subuh esok baru dia duduk lena tepi periuk. Rugi. Di situ Allah Ta'ala letak kebaikan punya banyak pada malam raya. Tidak bagi awal sikit, nak bangun bertahajud. Sebelum bertahajud, mandi sunat. Ini Rasulullah ajar. Mandi sunat. Ni baru duduk pulun, cari baju raya dia. Dia punya pulun baju raya orang. Dia tak ada baju raya. Baru duduk cari pasang-pasang, besok baru naik atas. Nak tetah ke kau rasa tak apalah aku pakai baju tu. Sudahlah. Itu sejarah-sejarah dululah lah ni dah ada. Dah ni depa buka TikTok, depa order je kat tu dah ramai hantar depan tangga. Okey, di antara yang Nabi bagi nasihat lagi, lepas mandi sunat, sembahyang, tahajud. Apa yang ada tahajud pada malam dua raya ni? Kedua-dua malam ni jaga tahajud, kerana orang yang bersolat tahajud pada malam raya, dua-dua malam raya ni, hati dia akan terus hidup pada hari yang orang semua hati dia mati. Hari fitnah yang teramat besar adalah fitnah Dajjal. Hari itu hati semua orang mati, tapi hati dia terus hidup. Memelihara dia daripada terus
termakan oleh mana-mana fitnah. Fitnah Dajjal ni fitnah yang bersifat dunia. Nah, contoh dia, orang yang mengekali bersolat tahajud pada malam raya, hati dia takkan mudah masuk dengan kabar-kabar angin. Biasanya kalau dia baca kabar angin, dia tengok ni macam tak betul. Dia tak mudah untuk nak sebarkan. Yang ni asal baca tak berapa nak habis, tekan hantar. Ni kena hantarkan. Aku nak jadi orang pertama yang sebarkan berita. Tengok saja terus tekan hantar. Tapi kalau orang dia hati yang sentiasa hidup, dia takkan mudah-mudah share sesuatu benda yang kesamaran. Kecuali yang sahih belaka. Ini kata Nabi yang mengekalkan sembahyang tahajud pada malam raya. Kemudian Nabi suruh buat apa? Okey. Untuk solat Aidilfitri, biasanya selepas subuh Nabi akan makan beberapa biji tamar. Sebab Nabi ada yang tu je kalau Aidilfitri. Nabi akan makan atau kita kata sarapan dulu. Baru Nabi pergi masjid bersolat hari raya. Tetapi untuk Aidil Adha, Nabi takkan makan apa-apa. Dan sifat Nabi akan keluar cari jalan jauh, berjalan kaki. Contoh saya kata, hari ini keluar ke arah simpang ke kanan, balik lagi melalui simpang kiri. Sebab Nabi nak jumpa dengan ramai orang untuk bermaaf dan bersalam-salaman. Berjalan kaki. Kita nak kereta, bubuh cermin gelap, muka siapa tak payah tengok, cubi balik. Kita tak dapatlah pahala sunnah. Tak dapat pahala sunnah. Tapi atas masjid kita berjumpa kan, memadailah kita bertemu atas masjid, kita bersalam-salaman, bermaaf-maafan. Ini di antara Aidil Adha dan Aidilfitri yang Nabi letakkan benda-benda sunat sangat. Hampa buat, hampa dapat pahala berganda. Lepas tu buat apa? Okey. Menyantuni kaum kerabat. Bersedekah dengan bagi makan. Kita rakyat Malaysia, saya ingat. Tambah satu lagi. Bagi duit. Alhamdulillah. Saya rasa budaya ni ada di Malaysia, mungkin di luar ada sikit-sikit lah, tak banyak. Yang macam kita orang Malaysia ni dia melimpah ruah. Allah Ta'ala bagi budak-budak hari ni raya sampai 1,000 pun dia boleh dapat kan. Punya banyak duit. Dia main kira sampul tebal daripada duit tu. Mak ni kutip lah sampul bila nak makan muri. Kutip cek-cek dah pun ada juga harta sesat. Dia ni tak nampak. Banyak, Allahu Akbar. Ingat saya kecil-kecil dulu raya tu. Dari pagi sampai petang punya pusing lah segenap-genap kawasan. Mela kira skupang. Dah ni duit siling tak ada dah. Main kira skupang 5 dik tak dapat, ya Allah. Dia panggil tak masuk tak dapat duit raya. Masuklah makan sampai terenyuk-renyuk lah, tak larat makan. Mana dia raya. Lah ni tuan rumah kata tak usah masuk lah tak larat bersecawan kot Abang nak masuk kata mak, tak usah masuk lah. Dia tak. Boleh dia tanya, nak masuk kata mak. Budak tu tak ada anggur kan nak golek apa, tak usah masuk lah. Okey. Sunat sebenarnya bersedekah tu tak kira siapa. Sunat bersedekah. Dapat pahala sunat. Kita bagi duit raya, kita dapat pahala sunat Alhamdulillah. Itu di antara yang Nabi sarankan. Okey. Kemudian kita jagalah dari segi bersalam-salaman. Jangan pakai rambang. Tak kira ke anak teruna siapa, suami siapa, tok wan siapa. Tengok yang mahram kita saja yang dibolehkan. Baik. Bila disyariatkan solat Aidilfitri dan Aidil Adha ni bila disyariatkan? Iaitu disyariatkan pada tahun kedua Nabi sampai ke Madinah. Tahun kedua.
Nabi sampai ke Madinah pada tahun pertama tak disyariatkan. Masuk tahun kedua baru disyariatkan puasa Ramadan. Bila adanya puasa Ramadan adalah hari raya. Bila ada raya maka adalah sunat. Nah, sunat solat hari raya. Kemudian Nabi tak bersolat di dalam masjid. Nabi solat di padang ataupun di tanah lapang. Itu dipanggil musalla. Musalla ini lain daripada masjid yang dijadikan tempat sembahyang macam surau. Okey, kita panggil surau. Musalla itu adalah lain daripada masjid yang dijadikan tempat solat. Kenapa Nabi sembahyang di padang, di tanah lapang berhadapan dengan Masjid Nabawi? Kerana Nabi nak panggil ramai orang keluar mai sembahyang. Dan Nabi nak bagi peluang kepada wanita yang haid mai juga boleh mendengar khutbah. Jadi orang perempuan yang haid Nabi panggil, suruh mai juga. Bolehlah mendengar khutbah. Berbeza dengan kita, kalau haid selamat hari ni. Raya seronok. Nikat tebal-tebal tak payah basuh muka lah. Pasal apa? Pasal tak sembahyang. Dia lukislah kening bagi tebal tu. Pasal apa? Pasal dia tak sembahyang. Dia bubuh lah. Eyeshadow dia pejam merah selik biru, merah biru, merah biru, merah biru, hijau. Okey. Itu di antara yang disebutkan dia disyariatkan. Lepas tu Nabi ni bila sahabat tanya, boleh tak kalau kata kita nak masuk sembahyang dalam masjid? Boleh, kata Nabi. Asalkan dia tidak menghalang untuk wanita-wanita haid mendengar khutbah. Lah ni zaman kita, khutbah masuk sampai dalam rumah tu, nak dengar kan tak mau je. Kan? Dia sumbat dalam telinga dia, tak tahu apa pun tak dengar. Kita panggil pun dia tak dengar. Baik, seterusnya dia kata. Kerana hadis, tadi ayat Quran. Kerana hadis Al-Bukhari dan Muslim daripada Abi Sa'id radhiyallahu anhu berkata ia, kana Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yakhruju yaumal fitri wal adha ila al-musalla wa awwalu shay'in yabda'u bihi salatu thumma yansarifu fa yaqumu muqabilan nasi wan nasu ala sufufihim fa ya'idhuhum wa ya'muruhum. Artinya adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam keluar ia pada hari raya fitrah dan hari raya kurban kepada tempat sembahyang. Dan permulaan sesuatu yang mendahulukan ia akan dia sembahyang. Yang mana disebut di sini Nabi ni dia apabila raya Aidil Fitri ataupun Aidil Adha, baginda akan utamakan untuk solat hari raya. Terbaik sekali dia bersolat pada waktu duha. Itu yang paling terbaik. Biasanya di dalam solat ada sebelum solat ada takbir, betul tak? Baik, takbir raya ada dua. Satu nama dia takbir mutlak. Takbir mutlak hanya ada kepada Aidil Fitri sahaja. Takbir mutlak hanya ada pada Aidil Fitri sahaja. Maknanya, apa makna takbir mutlak ni? Takbir mutlak ni hang boleh takbir bila-bila masa, di mana juga. Tak kira waktu, kecuali dalam tandas saja tak boleh. Itu takbir mutlak. Lepas takbir nak takbir lagi, lepas takbir nak takbir lagi. Boleh bila-bila masa, di mana juga. Dulu-dulu kalau dalam kampung tu, malam raya depan nanti, jalan ramai-ramai, atok dari rumah ke rumah kan, bertakbir kan. Tuan rumah akan sediakan hidangan. Malam raya tu, utamakan tetamu yang datang bertakbir. Membesar, memuji Allah. Membesarkan Allah Azza wa Jalla. Dulu punya adat kan. Dia buat dah pada malam. Itu dinamakan takbir mutlak yang boleh dibuat bila-bila masa, di mana sahaja,
sampai hak dia sembahyang raya saja. Lepas sembahyang raya tak boleh takbir. Habis bagi salam sembahyang raya tu, naik khatib di atas mimbar baca khutbah raya, habis dah takbir mutlak, tak boleh bawa dah. Ha? Hanya ada pada Aidil Fitri. Untuk Aidil Adha, itu saya kata Aidil Adha ni dia paling istimewa. Dia ada takbir raya juga kan? Takbir bunyi yang sama, rentak yang sama, perkataan kalam kalimah yang sama, tetapi dia bukan takbir mutlak, dia takbir muqayyad. Muqayyad. Mim qaf yadal. Muqayyad. Muqayyad. Ha? Muqayyad. Qaf nah Q. Okey, takbir muqayyad ini bermula daripada terbit fajar 9 Zulhijjah. Hanya ada pada solat Aidil Adha saja, nah. Raya Aidil Adha. Bermula dia daripada 9 Zulhijjah. Kita kan puasa hari Arafah tu, subuh tu dah boleh start dah. Nah, kalau orang yang jahil tak apa takbir awal-awal, tak raya lagi. Sunat dimulakan pada permulaan subuh. Selepas subuh 9 Zulhijjah tu dah boleh mula. Nah, dah bermula, dinamakan dia takbir muqayyad. Dan dia bukan kata bila-bila masa. Setiap kali selepas solat fardu. Dia kan kata bila-bila masa macam takbir Aidil Fitri. Bila-bila bawa pergi dari rumah ke rumah. Tak boleh. Tetapi dia setiap kali selepas solat fardu sahaja. Ini untuk orang duduk di Malaysia lah. Nah? Orang duduk di Mekah dia tak tahu apa tu. Nah? Sampai bila? Sampai hari terakhir, hari Tasyriq. Nah? 9, 10, 11, 12, 13 Zulhijjah. Berapa hari? 5 hari. Lama tak? Berbanding dengan takbir mutlak Aidil Fitri bermula daripada bila? Terbenam matahari Ramadan, naiknya hari Syawal yang di Maghrib, sampai esok habis sembahyang saja. Tak sampai 24 jam pun. Tidak? Tak sampai 24 jam pun. Dia start daripada Maghrib hari last tu, nah, sampai esok lepas sembahyang raya. Lepas tu habis. Kita lah yang duk raya sampai sebulan tak habis-habis. No? Tapi takbir dah habis. Kalau Aidil Adha 5 hari, sehari sebelum, kemudian diikuti dengan hari raya 3 hari selepas. Nama dia takbir apa? Takbir muqayyad. Hanya dibuat ketika mana selepas solat fardu. Tak boleh sebarang waktu. Katalah lepas fardu, dia tak mahu nak takbir, dia nak baca lain, boleh, tak salah. Nah, cuma nak ambil sunat. Untuk 5 hari tu, sunat. Kalau kata kita boleh buat takbir muqayyad. Itu kena faham, no? Itu kita kena faham. Sama ada kita orang perempuan yang duduk di rumah, ataupun yang lelaki yang berjemaah. Apa ni takbir tak habis-habis ni? Tak habis. Sebab Nabi buat. Nah, Nabi buat. Itulah dinamakan takbir muqayyad yang baginda selalu buat pada setiap kali. Selama mana baginda meraihkan Aidil Adha dan Aidil Fitri, Nabi dikatakan dapat meraihkan sebanyak 10 kali. Nah, kemudian baginda wafat. Dan 10-10-nya baginda tunaikan macam mana yang kita cuba usahakan hari ini. Nah, kan di antaranya Nabi akan cari pakaian yang terbaik untuk baginda pakai pada hari raya. Yang paling terbaru, yang paling terbaik itu sunat. Kalau kita buat baju raya tu sunat, no? Sampai tiap bulan yang punya buat baju, bagaimana? Buat baju raya tu sunat, dapat pahala. Untuk orang yang menyalin setahun sekali. Ini tak setahun sekali lah. Nah. Kira asal lintah aja aku beli.
Tahulah apa nak jadi kat kita ni, no? Okey. Kemudian berpaling ia, memberi salam ia, maka berdiri ia bertentang dengan manusia dan sekalian manusia atas segala saf mereka itu, maka memberi pengajaran ia akan mereka itu dan menyuruh ia akan mereka itu. Yang ini di dalam dua khutbahnya. Katanya sambungan daripada hadis tadi, iaitu Nabi ni lepas dia sembahyang kan kita tahu sembahyang Idul Fitri dan Idul Adha, cara buat dia sama, cara bacaan dia sama, cuma niat dia saja berbeza. Satu Idul Adha, satu Idul Fitri. Aid ni maksud apa? Kembali. Kembali pada fitrah kita. Selepas sebulan kita berpuasa, kita jadi seperti bayi yang baru lahir. Diampunkan dosa-dosa, kita kembali kepada fitrah. Katanya Nabi SAW selepas menunaikan solat Aidil Adha ataupun Aidil Fitri, baginda memberi salam, dia akan menghadap dengan para sahabat. Bila dia menghadap dengan para sahabat, dia akan berkhutbah sebanyak 2 khutbah. Macam khutbah Jumaat juga. Macam khutbah Jumaat juga. Tetapi bezanya khutbah Jumaat dibuat sebelum solat, khutbah raya dibuat selepas solat. Itu perbezaan di antara khutbah raya dengan khutbah Jumaat. Dan adalah keduanya sunat kerana hadis Badui yang bertanya ia akan Nabi SAW dengan sembahnya, hal alayya ghairuha, artinya adakah wajib atasku yang lain daripadanya, daripada 5 sembahyang wajib? Maka bersabda Rasulullah SAW, la illa an tatawwa', artinya tiada ada melainkan bahawa engkau mengerjakan yang sunat, dan hanya saja ada keduanya muakkad kerana mengekalkan akan keduanya oleh Nabi SAW. Okey, dia nak cerita macam ni dalam hadis ni. Seorang lelaki Badui bertanya kepada Nabi SAW. Badui ni kena faham, Badui adalah Arab yang duduk di pendalaman. Bila kata orang Arab yang duduk di pendalaman, bukan hutan, tapi di tengah padang pasir, jauh daripada kota. Jauh. Dia nak main tu jauh sangat. Dia kena menempuh jalan. Bukan masuk hutan tak, tapi di tengah-tengah padang pasir. Itu Arab Badui. Biasanya kalau kita pergi Mekah, yang dia duduk lalu kot ladang-ladang unta tu. Yang kita tengok duduk tengah-tengah padang. Mereka duduk dalam kemah. Memang adat orang-orang Badui ni, dia akan selalu berpindah randah, cari tang mana ada ayak, tang situ mereka berkampung. Dan biasanya dia pun ni hak yang hitam-hitam tu. Kalau kita tengok macam negro tu, mereka jauh daripada pusat pendidikan. Maknanya dia orang yang jahil, tak mengaji. Dakwah payah nak sampai, jauh. Cara ni kita kalau di Malaysia kita panggil orang asli. Itu Arab Badui. Kalau di Malaysia dia panggil orang asli. Kita ni palsu kot, no? Tak apa nak asli, kan? Kita kan panggil dia orang asli. Tapi kita ni orang apa? Palsu lah kamunya. Kan apa kalau orang asli tu, no? Kalau di dalam hutan boleh hidup. Kita kalau duduk dalam hutan, aku tak tahu lah. Nyamuk gigit, mandi ekor beriau 6 hari, nyamuk gigit. Nyamuk gigit. Mereka takat-takat nyamuk, tak heran lah, no? Intah pacak, tak heran lah. Kita tak boleh lagu itu. Tu kita tak asli. Situ kita tak asli. Baik. Jadi Arab Badui ini, dia dengar baginda Nabi SAW meraihkan Aidil Fitri ataupun Aidil Adha. Biasanya baginda akan menyantuni para sahabat. Nanti bersedekah. Maknanya Nabi dan dia kata, hari ini siapa yang ada apa-apa makanan dalam rumah dia, buat keluar. Mari kita makan ramai-ramai. Kalau kita hari ini panggil potluck. Hang bawa gulai ikan kering, aku bawa gulai nangka. Hang bawa sayur labu, aku bawa sambal belacan. Hang bawa ulat. Kau ni bawa ikan kering, kau ni belah belakang. Kau tu belah depan, kau ni belah tepi. Kan? Jadi banyak lah, kan?
Okey, baginda SAW akan ajak sahabat yang sedemikian. Bawa keluarlah apa yang ada sahabat-sahabat fakir masing-masing meraihkan apa yang daripada. Pakat bawa keluar, bagilah makan semua. Kerana pada zaman Rasulullah dulu ada sahabat yang tak ada keluarga, yang tak ada apa-apa nak makan. Rumah tak ada apa langsung nak makan. Jadi agar hari itu dia tak terasa terpinggir. Daripada menikmati apa-apa jenis juadah sebab dah lama dia berpuasa. Jadi dia boleh rasa kegembiraan hari raya tu apabila dia dapat sama-sama makan. Kita Malaysia, subhanallah. Makanan kita melimpah. Allahu Akbar. Subhanallah. Allah bagi punya berlambak-lambak lah. Makan hak ni tak habis tinggal buang. Pergi ambil hak lain pula nak buang. Pergi ambil hak lain pula. Dia khianat. Orang yang khianat. Khianat pada diri dia. Khianat pada orang lain. Khianat pada rezeki Allah. Hang ambil takat yang hang nak makan. Sudah. Ni hang pergi ambil berlambak-lambak. Hang rasa macam hang sedap. Hang rasa hang lapar nak makan sangat. Ambil makan. Tak sedap. Tak bertengok lah. Tak bertengok lah. Habis ayat ni. Hang tinggal. Hang ingat ada orang nak kutip makan bekas hang makan? Ni kan orang buang. Jawablah dengan Allah. Kita sendiri tahu. Kita punya nak makan takat mana. Usaha untuk menyelesaikan apa yang kita ambil. Itu amanah. Okey. Letak pula dah. Jadi kembali kepada cerita Arab Badui ini tadi. Jadi Arab Badui ini dia adalah seekor dhab. Dhab ni apa? Biawak pasir. Dia pun nak pergi juga. Dia pun nak pergi juga. Nak jamu. Nak jamu para sahabat. Dia panggang bewak tu. So kalau kita ni kita tak lalu lah ingat kan. Tapi dia orang asli. Dan ada sahabat yang suka makan. Apa jangan duk khiak sangat Ada sahabat yang suka makan. Okey. Lepas tu dia kira dia bawa lah juadah dia tu. Tapi biasalah orang asli. Dia bukan nak bubuh dalam pinggan akopal ke. Dalam tapuir ke. Kan? Dia bubuh lagu cara dia lah. Bungkus dengan kain tu. Dia bawa pergi lah. Bila dia sampai, orang tengah duduk bersidang, orang habis sembahyang raya. Lepas tu mereka duduk cerita lah, Nabi khutbah kata macam ni. Tadi kami sembahyang raya, orang tak main. Dia rasa susah hati sebab dia ketinggalan daripada sahabat-sahabat lain. Dia sampai lambat. Mungkin kawan duduk panggang bewok tu lambat tu. Jangan bila dia duduk tu dia susah hati, dia rasa macam dia kurang pahala yang dia dapat. Lepas tu dalam keadaan dia agak sedikit duka cita tu dia tanya Rasulullah. Hal alayya, dia kata, aku pun kena buat kau. Aku pun kena buat kau sembahyang raya ni. Jadi apa yang Rasulullah jawab? Benda ni sunat muakkad, kata Rasulullah. Usaha untuk sembahyang walau hang sibuk panggang bewok tu macam mana pun, hang usaha mai bagi awal. Bayang raya tu lebih utama. Jadi di antara nak sedekah bagi orang makan dengan solat muakkad hari raya tu, itu yang terlebih baik. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau boleh hamai bagi awal. Panggang awal siap-siap. Mungkin dia nak berjalan jauh. Bukan ada kereta pun kan. Jadi itulah di antara sebab dia tanya mana paling afdal bagi orang makan ke atau sunat Aidil Fitri atau Aidil Adha tu, maka Nabi lebih menekankan untuk bersolat sunat Aidil Fitri. Jangan sembahyang waktu, tidak. Itu sembahyang raya lah. Yang waktu tak sembahyang. Dia sembahyang raya yang tu susah lah. Dia memang tak betul Han nak sangkut kita mana tu yang Nabi kata yang paling afdal, dia kata lepas daripada sembahyang yang wajib 5 waktu tu, dia kata pilihlah yang muakkadah ni. Ambil yang ni, dia kata. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai pesanan. Sebab tu dia kata la illa anta tawwa. Kerjakan yang sunat ni, dia kata. Lepas tu barulah
kita tambahkan pahala kita dengan kita memberi sedekah, iaitu dengan memberi makan. Sebab dia kata Rasulullah mengekalkan. Maksud mengekalnya Rasulullah tak pernah tinggal dia. Dan waktu keduanya antara naik matahari dan gelincir matahari pada hari raya. Waktu yang terbaik untuk solat hari raya bermula daripada naik matahari. Naik matahari ni lepas tu syuruk lah. Lepas tu syuruk, naik matahari, duha lah. Saya kata waktu yang terbaik itu pada waktu duha dan dianya berakhir apabila gelincir matahari. Bila gelincir matahari tu? Waktu zuhur. Waktu zuhur dah tak boleh sembahyang raya dah. Okey, katalah masjid tu sembahyang biasanya. Masjid akan sembahyang buat 8.30. Ada yang buat 9. Ada buat 10. Ada buat 10.30. Ada buat 11. Ada buat 11.30. Tak ada siapa pun buat pukul 12. Tidak. Tapi boleh. Pukul 12 tu boleh lagi. Selagi tidak gelincir matahari. Selagi tak masuk waktu zuhur, maka boleh buat. Baik kita orang perempuan, payah nak pergi masjid. Berebut, macam-macam berebut. Macam saya kata, tak apalah kita orang perempuan kita tahulah. Semua berebut. Kerja dalam rumah sampai lari. Tak jalan dah. Kain batik ni nak ambil ke lutut. Kira hang pandang tak mana pun kerja tak siap. Oh tak lah. Tak pilih dengan maknya sembahyang raya. Habis orang pergi sembahyang kita melengung, meletih. Sampai terketak-ketak. Sampai sawan tangan-tangan. Awak tak sawan. Semua rendang anak rendang. Semua rebus anak rebus. Kan? Punya nak bagi orang makan. Boleh sembahyang di rumah. Boleh sembahyang di rumah. Janji tahu cara. Tahu cara. Rakaat pertama ada 7 takbir, 6 tasbih. Rakaat kedua ada 5 takbir, 4 tasbih. Ikut sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rakaat pertama bacalah surah Al-A'la. Sabbihisma rabbikal a'la. Itu sunnah baginda sallallahu alaihi wasallam. Rakaat kedua bacalah wadduha. Boleh sembahyang sendiri. Kemudian khutbah tak erti baca. Tak payah baca. Tak dituntut. Sebab kita seorang-seorang nak baca khutbah kat siapa? Khutbah ni nak baca bagi orang dengar. Ni hang seorang-seorang baca kat diri sendirilah. Mungkin khutbah kita boleh tumpang dengar kat TV. Mungkin kalau kata corong speaker masjid itu daripada Perak, boleh sampai ke rumah kita. Boleh dengar. Tapi boleh. Selagi mana? Selagi tak masuk waktu zuhur. Katalah kita buat kerja habis sampai orang balik sembahyang raya, mandi pun tak lagi. Orang balik sembahyang raya dah, aku mandi pun tak lagi. Kau rasa aku nak naik angin tak? Tu boleh jadi hijau, boleh jadi ada. Hampa sembahyang boleh, salam boleh, pakai baju raya boleh, aku mandi pun tak lagi. Siapa seorang buat kerja sampai teruk-teruk lagu tu? Sendiri ambil buat. Sendiri ambil buat. Kita jangan buat begitu. Kalau yang anda berlalu, biarkan berlalu. Yang kata yang beli macam tu, sampai tak tidur semalaman. Siapa suruh tidur bagi awal malam raya? Saya malam raya lah saya nak berebut tidur awal. Sebab malam raya kita tak boleh tidur awal. Kan? Malam raya tu senang sikit. Ada kisah dekat ketupat, ada makan tak ada sudah. Wani tu, wani. Buat juga. Prepare awal lah kan. Ada sunat pun banyak daripada malam tu. Dia tak sebut pun sunat masak rendang malam raya, sunat rebus tupat malam raya. Dia tak sebut semua-semua tu. Tu sebab tu. Buat yang mana yang Nabi ajak buat. Tu kata kalau kata kita boleh, kita mampu buat sekadar yang termampu. Habis sangat pujian manusia ni lintah ke mulut dia aja. Sedapnya. Tu kalau dia kata sedap. Kalau dia kata masin, pahit, buang tak sama kadang. Kan aku dah tak tidur semalaman. Kau rasa aku nak jadi singa. Bukan hampa nak terima kasih. Tak payah. Ambil yang Allah nak puji. Kita ni hidup.
tuntutlah, carilah pujian daripada Allah. Carilah pandangan kasih dan rahmat daripada Allah. Sebab pujian manusia ini hanya sementara. Takat tu saja. Habis. Tapi pujian Allah membawa ke akhirat. Dia bukan puji di dunia. Nah, dia puji dihadap kepada malaikat aku. Allah Ta'ala selalu berbangga-bangga dengan hambanya yang soleh dan solehah. Nah, tengok wahai malaikat hamba aku letakkan kepada dia nafsu, keinginan dia pada dunia yang meninggi. Tapi dia boleh tuntun nafsu dia, mengajak nafsu dia ke arah akhirat. Dia puji hamba dia ni. Dan pujian dia tu akan sampai hingga akhirat. Manusia ni puji kita takat tu je. Takat hari ni saja. Takat masa tu je. Habis. Silap sikit saja, dia akan kutuk. Kebaikan anda tak ada dah. Nah, kalau kita mengharap pujian manusia, maka tidak adalah pujian daripada Allah. Dengan sebab itu berikhlaslah di atas setiap perbuatan. Dan surat ditakhirkan hingga naik matahari sekadar 7 hasta pada pandangan mata. Okey, baik. Sunat ditakhirkan. Makna dia kata masuk waktu terbit matahari tu dah boleh sembahyang raya dah. Tapi waktu yang paling afdal iaitu ketika mana matahari naik 7 hasta mengikut pandangan mata. Kata kita. Tapi dalam bahasa Melayu, waktu matahari naik segala. Matahari naik segala kan dulu orang tu suka. Dan kitab-kitab lama dia akan sebut matahari naik segala. Dalam bahasa Imam Syafi'i dia kata 7 hasta. Macam mana nak pergi ukok matahari naik 7 hasta? Mengikut pandangan mata. Waktu apa tu? Waktu duha. Pasal apa? Kerana mengikut perbuatan Nabi SAW. Dan iaitu 2 rakaat kerana hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, inna Nabiyya SAW shalla yaumal 'id raka'ataini lam yusalli qablahuma wala ba'dahuma. Artinya bahawa Nabi SAW sembahyang ia pada hari raya 2 rakaat. Tiada sembahyang ia dahulu daripada keduanya dan tiada kemudian daripada keduanya. Menceritakan akan dia oleh Al-Bukhari dan Muslim. Makna dia, kita pergi buat sembahyang raya, tak payah buat duha dah. Nah, ni hak tak reti mula-mula masuk, tengok orang sembahyang, dia pun mati sembahyang. Oh, dia ni sembahyang sunat tahiyatul masjid pun. Apa bagi salam? Ni tu sembahyang pula. Dia pun sembahyang. Dia sembahyang duha ni waktu duha. Ada tak duha? Tak ada dah. Sembahyang raya tidak ada duha. Sebab dalam sembahyang raya itu dah dapat duha. Tapi kalau jahil, dia buat, tak apa ni lambat lagi. Orang duk takbir, nak tunggu penuh tu, dia sembahyang duha. Okey, boleh. Hukum dia boleh. Tapi dia buat ibadah dalam jahil. Nak cari amalan afdal, amalan terbaik, maka hak terbaik duduk bertakbir lebih baik daripada mangkit duha. Sebab memang kita buat solat duha time tu. Dia kata Nabi tak buat sebelum, tak buat selepas. Maknanya Nabi tak buat duha sebelum, Nabi tak buat selepas tu. Kan lepas habis khutbah duha raya tu, nak sembahyang duha lah, siap-siap, senang. Duduk atas masjid, tak ada cek. Tapi kalau cek nak buat juga, terpulanglah kat cek. Ngaji sikit lagi, baru boleh. Kita kok mana pun bertindak atas sesuatu amalan, bertindak atas tiap-tiap ibadah dengan ilmu. Bukan buat kerana ikut orang. Aku tak tahu kata tak boleh. Aku tengok dia tu buat. Kita suruh tengok dia tu buat lah. Kami, Tok Guru kami kata, kena buat. Kami buat. Mungkin ada Tok Guru kata boleh buat dah. Kalau nak cari, nak tengok berpandukan kepada hadis ni hadis sahih yang mana dia sebutkan, diriwayatkan daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, yang mana kata Ibnu Abbas, Nabi tak buat duha sama ada sebelum ataupun selepas. Nabi tak buat. Kalau dah Nabi tak buat, kita takkan alim bila Nabi ikut. No?
Kalau Nabi tak buat, kita tak usah buat lah. Tak usah payah mencari. Okey? Okey. Dan yang lebih sempurna, bahawa takbiriyah sambil mengangkatkan dia akan kedua tangan pada rakaat yang pertama. Kemudian daripada doa iftitah, 7 takbir. Dan pada rakaat yang kedua, sebelum membaca a'udzubillah, 5 takbir. Kerana hadis Amr bin Shu'aib, daripada ayahnya Shu'aib, daripada neneknya Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma, berkata ia, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, at-takbiru fil fitri sab'u fil ula wa khamsu fil ukhra, wal qira'atu ba'dahuma kullataihima. Artinya bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, bermula takbir pada sembahyang hari raya fitrah 7 kali pada rakaat yang pertama dan 5 kali pada rakaat yang lain, yakni yang kedua. Dan bacaan kemudian daripada keduanya, tiap-tiap daripada keduanya. Ini dia baca surah, menceritakan hadis akan dia oleh Imam Abu Daud radhiyallahu anhu. Saya dah hurai dah tadi, sembahyang raya sama ada Aidil Fitri ataupun Aidil Adha sunat. Bila kata sunat, kalau tak bawa 7 takbir tu boleh tak? Boleh. Cerita kita sembahyang sendiri di rumah, kita tak mau buat 7 takbir. Kita nak buat sekali je. Boleh tak? Boleh. Yang penting niat. Saja aku sembahyang sunat hari raya fitrah. Kerana Allah dia buat 2 rakaat macam biasa. 1 takbir je. Boleh tak? Sah tak? Sah. Rakaat kedua pun dia buat macam biasa. Dia tak angkat 5 kali takbir. Sah. Sah. Bermakna boleh terima. Tapi yang terbaik, yang paling afdal, buatlah 7 takbir pada rakaat pertama dan 5 takbir pada rakaat kedua. Kalau nak baca surah pun bacalah. Kalau tak mau baca pun tidak mengapa. Dia hanya sunat sahaja. Tapi sebaik-baiknya bacalah. Itu yang terbaik. Bacalah. Kalau kata sembahyang sunat biasa pun kita baca. Kurang-kurangnya kalau rasa macam nak ringkas sangat sembahyang sunat tu, baca qul huwallah. Tiap-tiap rakaat baca qul huwallah. Dapat pahala lah. Tiap-tiap rakaat pertama qul huwallah, rakaat kedua qul huwallah. Senang, habis cepat sikit. Terus sembahyang lah kalau anak perkara habis cepat. Okey. Kita sudah dulu. Kita sambung insya-Allah bulan depan. Andai Allah Taala rezekikan kita bertemu lagi. Kerana hadis At-Tirmizi yang menghukumkan akan dia dengan hasan. Innahu sallallahu alaihi wasallam kabbara fil aidaini fil ula sab'an qabla. Okey, sambung kat situ lah. Dan kerana hadis At-Tirmizi. Tanda kat situ. Insya-Allah. Panjang umur, kita raya pula. Ada rezeki boleh jumpa pula raya. Nak raya pula ni. Punya banyak raya lah orang kita. Sebab kita meraihkan hari-hari perayaan dalam Islam. Okey, ada soalan? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ada soalan? Ya, Kak Lima. Apa dia? Waktu 2? Okey. Di rumah kalau nak buat duha. Okey, di rumah boleh buat. Di rumah boleh buat. Boleh buat. Tapi di rumah kata di masjid tadi kita tak duha. Kan? Dengan sebab kita meraihkan hadis ni. Jadi sampai di rumah, boleh dah nak buat duha? Ya, boleh. Boleh. Tapi sebenarnya kita dah dapat dah duha tadi. Kita balik rumah, kita buat lagi. Dapat lagi. Siapa buat lebih, dapat lebih tau. Okey, terima kasih Kak Lima. Ya. Assalamualaikum. Apa dia? Okey. Dam. Bob. Okey. Bob. Apa beza bob dengan bewok di Malaysia ni? Bewok di Malaysia ni bewok gabuk. Okey. Misal dah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli alaihi wasallam. Apa beza bob dengan ayam di Malaysia? Bob di Arab, dia makan pasir.
dia makan serangga. Nah, dia makan serangga. Dia duduk dalam pasir. Bewok di Malaysia dia makan bangkai. Dia makan darah. Dia mengoyakkan mangsa. Haram. Nah, dia makan bangkai. Tapi Bob yang di Arab dia makan serangga. Dia makan serangga semut kecil-kecil, kumbang kecil-kecil je. Itu yang ada tengah padang pasir tu. Dan dia duduk dalam tanah. Hak di Malaysia dia duduk dalam hutan, dia duduk dalam ayak kan. Nah, itu beza dia. Dan Bob di Malaysia haram dimakan kerana dia koyak mangsa. Nah, dia koyak mangsa. Tapi Bob dia tak koyak mangsa. Kawan makan kumbang nak koyak macam mana? Nah. Dia kan lewat kan dia macam lidah ular tu kan. Dia tangkap dengan lidah tu lah. Dengan lidah tu yang tangkap. Dan dianya makruh makan. Makna dia makruh makan ni, satu hari Nabi balik daripada peperangan Tabuk. Biasanya banyak sejarah yang tentang makan ni berlaku dalam peperangan Tabuk. Sebab dia pergi perang lama, sahabat-sahabat lapar. Sahabat lapar. Bila balik dari perang Tabuk ni, duduk tunggu, berhenti rehat. Lapar tu cerita lah kita ni dalam duduk kenyang pun kalau berhenti nak beli, makan. Habis sangat kepau dah biji, makan juga. Hak bekal bawa. Cerita lah bagi kita tak sekolah cerita. Kemudian, bila sahabat ditunggu tengok apalah yang ada kami nak makan ni. Tiba-tiba nampak bergerak-gerak pasir. Bawah pasir tu ada bergerak. Bilal bin Rabah serbu. Bilal bin Rabah seorang sahabat yang cukup tangkas. Dia kan bekas hamba. Memang cukup tangkas. Dia kalau kita kata stan lah. Pipi dapat tak ekor. Melumpuk keluar mai. Dok ni dia nak putih tau. Macam orang Arab dengan orang Malaysia lah. Putih dia pun kan. Kita tengok telur ayam ni apa. Telur ayam ni pun putih kan. Kita tak tahu kita telur itik ke telur masin. Tak. Telur ayam. Siapa telur ayam Arab dah yang belah daripada Malaysia putih. Dia pun putih-putih kot. Okey lah pasal tu. Kan? Telur Malaysia kalau macam orang Malaysia. Okey, lepas tu dia ditangkap, tengok kat Rasulullah. Dia nak bagi lemah dok tu dirempuk. Dia empuk lemah lah bewak tu. Lemah lah bewak tu. Lepas tu tengok kat Rasulullah. Rasulullah tak kata apa. Rasulullah diam. Buat tidur. Sahabat ni lapar. Buat tidur. Lepas tu, Danan cakap-cakap macam ni lah. Rasulullah tak kata apa pun. Tak kata apa. Mereka sembelih, panggang. Bila panggang, nak makan, utamakan nak bagi dekat Rasulullah dulu. Rasulullah buat tangan, dia tak mau. Maknanya dia tak mau makan. Kami nak makan ni. Makanlah tak apa. Tapi dia tak mau makan. Maknanya harus boleh makan. Tapi jangan bagi kat dia tak mau makan. Okey. Dan kita ada sentuhkan. Kita kan ada benda yang kita boleh makan dan kita tak boleh makan. Hampa nak makanlah. Tapi aku tak boleh makan. Dia hadkan dia. Rasulullah dia takkan makan pada sesuatu yang makruh. Dia takkan jamak benda yang makruh. Kita kalau lagi makruh lagi aku suka. Saya kata contohlah kita ni tak elok belaka. Tak elok belaka-belaka. Bila orang puji kita rasanya radang lah. Aku tahulah aku punya tak elok ni lah. Kira nak cerita bab makruh kita ni. Punya banyak tak banyak. Daun bawang. Goreng bihun dah cantik dah. Hampir tabuk daun bawang. Hak tu makruh. Hak ni sedap dia ada. Manis je. Pasal hak makruh. Kerana dia menghadirkan bau. Bawang putih kita buat ulam. Makruh. Bawang mentah
Maka lah asal bawang bagi lebih sikit lah. Makruh. Kita suka lagu-lagu tu. Nah, sampai belacan. Benda yang diperam. Apa juga benda yang diperam. Hak peram tu lagi sedap. Petai tu dia saja sebelum peram pun dah pun makruh. Tambah peram. 4 kali makruh dah tu. Lagi aku suka. Okay. Kata Rasulullah, dia tak pernah makan benda yang makruh. Tak pernah menghampiri. Tapi kalau hampa nak makan, hampa makanlah. Kalau hampa tak makan kerana makruh, hampa dapat pahala. Okey, kita sendiri gariskan dalam kehidupan kita. Aku tak makan bukan kerana tak suka. Tak makan kerana makruh, dapat pahala. Tapi kalau tak makan kerana tak suka, tak dapat pahala. Nah? Okey. Ada soalan lain? Ya, Kak Farida. Silakan. Assalamualaikum. Okey. Okey. Buat tahiyatul masjid untuk sembahyang raya. Buat. Kita masuk-masuk tu, terus kita solat sunat tahiyatul masjid. Dah? Yang kita tak buat adalah duha. Masuk-masuk tu, terus kita sunat tahiyatul masjid. Jangan sembang apa lagi. Kecuali kut-kut nak duduk pakai stokin. Kan? Sebab Nabi kata sunat tahiyatul masjid ni jangan duduk. Jangan duduk terlebih dahulu. Tapi kalau memang dia sembahyang duduk, duduklah. Okey? Tapi jangan duduk, makna Nabi jangan ambil sembang dulu. Nah? Sekat nak pakai stokin ataupun mungkin nak pakai pakaian solat dia, bolehlah duduk sat nak pakai. Kemudian dia bangun, berdiri dan utamakan solat sunat tahiyatul masjid. Lepas tu kita ikutlah takbir bersama-sama. Nah? Wallahu a'lam. Ya. Waalaikumsalam. Okey. 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 Baik, terima kasih. Berkenaan dengan kunut nazilah ni, bolehkah kita baca tiap-tiap kali selepas semasa solat? Dan solat apa yang boleh kita buat? Paling afdal setiap kali di dalam solat fardu, terutama sekali dalam suasana hari ini. Saudara kita yang sedang dizalimi di bumi Gaza. Kita buatlah setiap kali solat fardu rakaat yang terakhir pada selepas rakaat i'tidal yang terakhir. Okey? Buat tiap-tiap waktu. Boleh. Setiap waktu. Dan kalau kita tak mau buat tiap-tiap waktu, kita boleh buat pada waktu subuh sampai wataqdina kan. Lepas kita baca kunut biasa tu, kita sambunglah dengan kunut nazilah. Janji faham. Allahumma inna naj'aluka fi nuhuri a'da'ina wa na'udzubika min syururihim. Terus sambung. Kalau yang bernasyid tu janganlah bernasyid dalam sembahyang tu. Allahumma inna nas'al. Tapi baca. Kalau boleh hafal lagi baik. Tapi biarlah faham. Kerana doa tu kita nak hantar kepada orang yang dizalimi. Bila kita faham, kita akan baca dari hati. No? Tapi bila kita tak faham, kita baca biasa. Macam kita duk baca kunut biasa tu, bila kita tak faham, Allahumma dini fi ma'adiyah wa'afidni fi ma'afidni. Kalau kita faham, Masya Allah, cantiknya susunan ayat permulaan hari. Jadi kalau kita buat waktu subuh, kunut nazilah tu, kita dapat pahala sedekah sekali. Ini kita sedekah doa kepada saudara-saudara Islam kita. Wallahu a'lam. Yang paling afdal waktu subuh. Paling afdal. Boleh. Boleh. Kalau kata tiap-tiap kali sunat awak pun boleh. Boleh. Masalah lain? Yes. Tahiyatul masjid kalau kita terlupa, habis, tak payah buat. Kita terlupa, dia tak boleh buat kemudian.
Makna dia luput. Apabila kita dah duduk sembang lama, dia luput. Tak duduk sembang pun kita dah duduk terlampau lama. Luput ni maksud apa? Hilang waktu dia. Habis waktu dia macam tu. Jadi apa yang boleh kita buat? Niat ketika sahaja. Nah, dia habis. Rasa terlupa. Tak boleh buat selepas. Nah, habis no? Ya. Waalaikumsalam. Sunat wudu. Okey. Pertanyaan tentang solat sunat wudu. Solat sunat wudu ini apabila setiap kali kita selepas berwudu, maka bersolatlah 2 rakaat. Niat dia sahaja aku sembahyang sunat wudu. Ataupun setengah ulama fiqh kata dia adalah solat sunat mutlak. Sebab kan waktu Nabi SAW naik ke Isra Mi'raj, baginda diberi keizinan menziarahi syurga. Kan Nabi dengar ada orang berjalan dalam syurga. Bila Nabi tanya kepada Jibril, Jibril kata tu bunyi tapak kaki sahabatmu. Siapa dia? Bilal bin Rabah. Jadi bila kata tapak kaki dia dah dengar bunyi berjalan, jadi Nabi tertanya-tanya, amalan apalah yang Bilal buat ni? Sampai melayakkan suara tapak kaki tu ada dalam tu. Orang dia tak masuk lagi. Walhal Bilal tu tak pernah pakai kasut. Dia tak ada kasut dalam ayat dia. Tapak kaki dia tu dah tebal. No? Dia kan hamba, berjalan atas padang pasir, punya kena seksa. Tapi rupa-rupanya telapak kaki tu dah berjalan dalam syurga. Jadi bila Nabi turun mai ke dunia nyata, Nabi jumpa Bilal, Nabi tanya waktu Nabi duduk hurut tapak kaki Bilal tu dengan penuh kasih sayang. Nabi kata, untungnya kamu Bilal. Dia kata, aku mendengar tapak kaki kamu berjalan. Bilal menangis semahu-mahunya. Sahabat ni bila dengar itu bertanya, Bilal ni buat apa, amalan apa lah Bilal. Kami pun nak sama macam tu. Bilal ni sambil berbisik pada Rasulullah, bila Rasulullah tanya, nah, buat apa Bilal? Dia bagi tahu, dia kata, amalan aku tak ada dari setiap kali aku batal wudu, aku akan berwuduk semula dan bersolat 2 rakaat. Maka, dia tak habaq kata dia solat sunat wudu, dia tak habaq dia kata solat sunat mutlak. Ulama fiqh yang membagikan itu solat sunat wudu. Yang ni, dia ni tak pernah tak ada ayat semayang. Sentiasa mengekalkan wudu. Kalau batal je, dia ambil. Lepas-lepas ambil tu, terus semayang. Sunat wudu 2 rakaat. Itu kata ulama fiqh. Ada ulama kata dia semayang sunat mutlak. Kecuali pada waktu tahrim je lah. Yang tak semayang. Jadi, sunat wudu ini, waktu bila yang terbaik untuk kita buat, iaitu ketika mana wudu masih basah. Jangan sampai dah kering lama, tok-tok ni. Aku nak buat tu lah, nak ambil macam lama dah aku. Terbaik sementara masih basah. Itu yang terbaiknya solat sunat wudu. Wallahu a'lam. Ya. Tahiyatul masjid. Okey, boleh masuk-masuk tu sunat tahiyatul masjid terlebih dahulu. Kemudian baru ikuti pula, itu yang terbaik. Kecuali lah kalau kata dia batal wudu. Dia tak ada wudu, dia nak kena pergi ambil. Biasalah kan, orang perempuan ni banyak benda yang dia nak kena rongkai buang. Kan? Kok satu-satu kan payah. Jadi lebih baiklah dia duduk. Tapi yang paling afdal masuk sembahyang sunat tahiyatul masjid terlebih dahulu. Walaupun kuliah orang dah baca. Orang yang ada ilmu dia akan faham. Orang yang tak ada ilmu dia kata, apa ni orang duduk kuliah, dia duduk semayang. Memang tahiyatul masjid. Meraihkan perintah daripada Nabi SAW. Bina? Okey, satu lagi silakan. InsyaAllah ta'ala. Okey.
Okey. Okey. Dalam sembahyang ni, sembahyang qada, nah. Kita nak ringkaskan, nak baca Fatihah sahaja, tak mau baca surah pun tak apa. Kalau kita nak baca surah pun tak apa. Ceritanya macam ni. Kalau kita buat lebih, kita dapat lebih. Kalau kita buat sikit, kita dapat sikit. Bergantung pada diri kita. Asalnya kita tak tergesa-gesa nak ke mana-mana. Siapa pun tak tunggu kita. Kita ikutilah dengan surah-surah pendek. Jadi saya kata tiap-tiap waktu nak bubur qul huwallahu ahad pun boleh, ataupun inna a'tainakal kautsar. Antara dua tu yang paling terbaik Al-Ikhlas tu yang paling terbaik. Qul huwallahu ahad. Nah, sebab dia 1/3 daripada Al-Quran. Ambil yang tu. Tiap-tiap rakaat kan bawa qul huwallahu. Ya, tiap-tiap rakaat. Boleh? Boleh. Masjid Perani sampai hari ni, nah. Tiap-tiap rakaat. 20 rakaat tarawih, 20-20 qul huwallahu. Punya ramai orang tu. Okey. Okey lah. Tak apa lah nak. Sudah dunia yang baik itu datang daripada Allah. Dalam dan kurang daripada diri saya sendiri. InsyaAllah esok di surah Nur Hidayah Jalan Tengah. 10 sahabat yang dijamin syurga. Kita masuk kepada sahabat yang kelima, Amr bin As. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan katsira. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma zidna 'ilman nafi'a wa fahman wasi'a wa rizqan halalan thayyiba wa 'amalan mutaqabbala wa taubatan nasuha wa tijaratan lan tabur. Allahumma rzuqna ya Allah. Allahumma rzuqna ya Allah bijihadu fi sabilillah. Allahumma ansurna ya Allah. Allahumma ansurna 'alal qaumil kafirin. Allahumma ansurna 'alal qaumil zalimin. Allahumma ansur lil muslimin fi Palestin ya Allah. Allahumma ansur lil muslimin fi Palestin ya Allah. Allahumma ansur lil muslimin fi Palestin wa fil Gaza wa fi kulli makan wa fi kulli zaman ya Allah. Allahumma ansurna 'alal qaumil kafirin, 'alal qaumil zalimin ya Allah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Taqabbal ya karim. Terima kasih semua nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustazah. Waalaikumsalam. Ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Terima kasih semua sahabat-sahabat. Alhamdulillah. Assalamualaikum.